Salam sejahtera kepada semua subscriber saya. Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopik dia adalah berkaitan dengan ekonomi 3 sektor. Bahagian yang kedua, di mana bahagian yang kedua ini adalah mengkaji pasal kesan G iaitu perbelanjaan kerajaan dan T, cukai. Bab 3 penentuan keseimbangan pendapatan negara mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita kajikan adalah 3.3 iaitu ekonomi 3 sektor. Konsep keseimbangan pendapatan negara. Untuk maklumat pelajar, kita kan sedang kaji ekonomi 3 sektor kan? Jadi pelaku ekonomi yang wujud dalam ekonomi 3 sektor ini adalah isi rumah, firma dan juga kerajaan. 3.3 ekonomi 3 sektor. Untuk subtopik ini, dia mempunyai banyak subtopik yang kecil. Dan subtopik kecil yang kita dengar kajikan sekarang adalah berkaitan dengan kesan perbelanjaan kerajaan, G, iaitu government. Kesan perbelanjaan kerajaan. Sebarang perubahan terhadap perbelanjaan kerajaan iaitu G, dia sebenarnya akan mempengaruhi AE. Kenapa kita kata demikian? Okey, kan tadi masa kita bincang pasal konsep keseimbangan pendapatan negara, kita dapati bahawa kerajaan merupakan salah satu pelaku ekonomi kan? Dan perbelanjaan agregat ini merupakan jumlah perbelanjaan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi. Bermaksud perbelanjaan yang dilakukan oleh kerajaan ini sebenarnya adalah perbelanjaan kerajaan iaitu G, government. Itulah sebab kita kata bahawa dia sebenarnya akan mempengaruhi AE. Sebab kita tahu AE sama dengan C tambah I tambah G. Dan G itu sebenarnya merupakan salah satu komponen dalam AE. Maka kita dapati G merupakan komponen dalam AE dan kita boleh kata bahawa apabila G naik, AE akan naik. Okey, kalau G turun, AE akan turun. Kenapa demikian? Inilah alasan dia. Sebab dia merupakan salah satu komponen dalam AE. Okey, sekarang kita cuba tengok fungsi G ini. Okey, ini adalah G yang asal lah. Dan kalau katakan G iaitu perbelanjaan kerajaan meningkat dari G0 ke G2, nanti dia sebenarnya akan menjejaskan fungsi AE juga. Dan dia akan menyebabkan fungsi AE akan beralih ke atas dari AE0 ke AE2. Sebaliknya, jikalau kita kata bahawa G itu menurun, iaitu dari G0 ke G1 je, okay, kita akan dapati bahawa AE juga akan menurun. Maka kilo AE akan beralih ke bawah iaitu dari AE0 ke AE1. Okey, jadi itu sebenarnya nak menunjukkan hubungan antara G iaitu perbelanjaan kerajaan dengan perbelanjaan agregat AE. Okey, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kesan perbelanjaan kerajaan. Untuk yang seterusnya, kita akan sambung dengan kesan cukai sekaligus, T, iaitu tax. Kesan cukai sekaligus. Untuk maklumat pelajar, cukai sekaligus ini juga dikenali sebagai cukai lamsam ataupun cukai tetap. Ingat, ini adalah nama lain dia ya. Memandangkan kita sudah kata bahawa ini adalah cukai tetap, bermaksud dia tidak berubah kan? Kalau tidak berubah itu bermaksud kelok dia akan jadi sedemikian. Inilah cukai tetap. Okey, tidak berubah pun dia.
Dan untuk maklumat pelajar, dalam sukatan matrikulasi, kita hanya fokus kepada cukai sekaligus, iaitu cukai lamsam, cukai tetap sahaja. Sebenarnya selain daripada cukai sekaligus, kita ada lagi satu jenis cukai, iaitu cukai berkadar. Okey, saya ulang, iaitu cukai berkadar yang itu pelajar boleh abaikan. Okey, sebab yang itu tiada dalam sukatan matrikulasi. Okey, sekarang kita cuba tengok kesan cukai sekaligus ini. Dia sebenarnya akan menjejaskan apa dan memberi kesan terhadap apa ya. Okey, kita cuba tengok. Kalau cukai dikenakan, ya, dia sebenarnya akan memberi kesan terhadap pendapatan boleh guna. Bayangkan anda sebagai seorang pengguna. Kalau kerajaan kenakan cukai, mestilah dia akan mempengaruhi tingkat pendapatan boleh guna kan? Dan seterusnya, pendapatan boleh guna yang anda dapat itu akan digunakan untuk membuat perbelanjaan penggunaan. Bermaksud nanti dia akan memberi kesan terhadap C, iaitu consumption. Dan selain daripada itu, adakah semua pendapatan kita dibelanjakan? Mestilah bukan kan? Sebahagian akan ditabungkan. Okey, itulah sebab kita ada saving ya, tabungan. Okey, sebab kita tahu bahawa YD sama dengan C tanpa S. Okey, dan selain daripada itu, pelajar kena ingat C ini sebenarnya dia merupakan salah satu komponen dalam AE. Bermaksud nanti dia akan memberi kesan terhadap AE, iaitu perbelanjaan agregat. Jadi kita boleh nampak punca dia sebenarnya adalah daripada cukai. Jadi cukai ini sebenarnya dia boleh mempengaruhi perkara-perkara berkaitan. Nanti kita akan kaji dengan lebih lanjut. Berkaitan dengan kesan cukai sekaligus ini, sebenarnya kita akan fokus dari aspek perbelanjaan penggunaan, C, consumption, tabungan, S, saving, dan lagi satu adalah perbelanjaan agregat. Dan sekarang marilah kita tengok bagaimana kesan cukai sekaligus ini akan memberi kesan terhadap perbelanjaan penggunaan C, consumption. Okey, sekarang kita cuba tengok soalan ini. Diberi C sama dengan 300 tanpa 0.8 YD, T sama dengan 40. 1. Bentukan fungsi penggunaan selepas cukai. Okey, bermaksud daripada fungsi penggunaan yang sedia ada ini, kita akan buat sikit pelarasan di mana kita akan guna YD sama dengan Y tolak T. Okey, jadi sekarang Miss akan tunjukkan pengiraan dia. Okey, C sama dengan 300 tanpa 0.8 YT. Rumus YD, Y tolak T. Okey, kemudian kita akan gantikan bahawa T itu sama dengan 40. Okey, dan sekarang kita akan cuba selesaikan. 300 tanpa 0.8Y, lepas tu tolak 32. Dan kita akan dapat fungsi penggunaan yang baharu itu adalah sama dengan 268 tanpa 0.8Y. Okey, jadi pelajar boleh nampak beza dia kalau sebelum cukai, belakang sini ada YD punya. Kalau selepas cukai, yang belakang sini hanya tinggal Y sahaja. Okey, jadi itulah beza dia lah. Okey, kita sambung. Laka fungsi penggunaan sebelum dan selepas cukai. Okey, jadi sekarang kita akan sediakan paksi XY dulu. Kita akan fokus yang ini dulu ya, yang sebelum cukai punya. Okey, untuk paksi Y ini kita akan labelkan C. Okey, ini asalan. Dan paksi X ini kita akan labelkan Y. Okey, dan jangan lupa kita akan sediakan garis yang 45 darjah itu mula daripada asalan. Okey, dan tulis Y sama dengan C. Okey, kemudian kita nak sediakan fungsi penggunaan sebelum cukai. Kalau sebelum cukai punya rujuk yang ini, C yang asal. C sama dengan 300 tanpa 0.8 YD kan? Okey, 300. Okey, 300 itu kat
Sini katakan. Okey, kita akan tulis 300 dekat sini. Okey, dan kemudian kita terus sediakan fungsi penggunaan. Okey, dan kemudian labelkan C sama dengan 300 tambah 0.8 YT. Okey, cuba tengok titik ini. Titik ini sebenarnya merujukkan bahawa Y sama dengan C. Okey, kita nak cari nilai tersebut. Okey, jadi pelajar pun tulis Y sama dengan C. Okey, C itu berapa? Ganti dengan yang ini. 300 tambah 0.8 YT. YT kat sini kan sama dengan Y tolak T kan? Tapi kalau katakan sebelum cukai, maksudnya pada masa itu tak ada cukai pun. Jadi kita gantikan dengan kosong. Okey, kemudian kita pun selesaikan. Sama dengan 300 tambah 0.8 Y. Okey, jangan lupa depan sini ada satu Y ya. Okey, yang ini pindah ke depan. Okey, dia akan jadi 0.2 Y sama dengan 300. Okey, kemudian kita selesaikan. Kita akan dapati bahawa Y sama dengan 1500. Dengan reti kata lain, titik ini, okey, kita buat dotted line, sambung ke bawah. Pada masa itu, tingkat pendapatan kita sama dengan 1500. Okey, bermaksud pada tingkat pendapatan 1500, semua pendapatan akan dibelanjakan. Okey, sekarang kita cuba tengok fungsi penggunaan yang selepas cukai punya. Yang ini kan, yang warna biru punya. Okey, kita dapati bahawa apabila Y sama dengan sifar, C kita 268. 268 itu berada di bawah 300. Okey, kat sini ya. Okey, dan pelajar boleh nampak MPC dia 0.8. Yang ini pun sama, 0.8. Bermaksud kecerunan dia adalah sama. Dengan reti kata lain, fungsi C dia adalah selari punya. Okey, jadi sekarang kita akan bentukkan C yang baharu ini. Ya, pastikan dia selari dan kita labelkan C1 sama dengan 268 tambah 0.8 Y. Okey, juga sama kita cari satu titik di mana Y sama dengan C1, titik ini. Okey, buat dotted line sambung ke bawah. Kita kena cari nilai ini. Jadi macam mana nak selesaikan? Sama dengan yang ini. Tadi Y sama dengan C kan? Sekarang guna Y sama dengan C1. Kita gantikan dengan yang ini. 268 tambah 0.8 Y. Okey, dan jangan lupa depan sini ada satu Y punya. Yang ini pindah ke depan. 1 Y tolak 0.8 Y, 0.2 Y. Sama dengan 268. Jadi selesaikan. Y kita sama dengan 1340. Okey, memang 1340 berada di depannya. So betul lah lakaran kilo ini. Okey, dan lagi satu perkara yang pelajar kena tunjukkan. Jangan lupa selepas cukai dikenakan, okey, tunjukkan fungsi C kita akan beralih ke bawah. Okey, pastikan anak panah ini ditunjukkan. Okey, kesimpulan yang saya nak sampaikan, kita dapati bahawa apabila cukai dikenakan, okey, tax meningkat. Okey, kalau ikut konsep, kalau T meningkat, YT sepatutnya adalah turun. Dan apabila YT turun ini, dia sebenarnya akan menyebabkan C juga akan turun. Okey, sebabkan kita kata YT iaitu pendapatan boleh guna akan digunakan untuk membuat perbelanjaan penggunaan kan. Kalau YT turun, C pun turun. Itulah sebab anda boleh nampak bahawa fungsi penggunaan dia akan beralih ke bawah apabila cukai dikenakan. Okey. Seterusnya kita akan cuba tengok bagaimana kesan cukai sekaligus ini akan mempengaruhi tabungan S, saving. Okey, maklumat yang diberikan C sama dengan 300 tambah 0.8 YT dan T sama dengan 40. Dan sekarang soalan dia,
bentukan fungsi tabungan sebelum dan selepas cukai. Okey, kalau fungsi tabungan, kita tulis rumus dia dulu. Fungsi dia S sama dengan negatif A tambah kurungan $1 B Y D. Okey, ingat sebab kita kata sebelum itu mesti ada YD punya. Okey, untuk maklumat anda, apabila kita buat pengubahsuaian, pelajar ingat anda mesti ambil C yang asal punya dan jangan rujuk C yang baru. Ada pelajar ambil C1 untuk buat pengubahsuaian. Jawapan anda akan jadi salah. Okey, ingat apa-apa pun kita mesti ambil yang asal punya. Okey, cuba tengok yang ini. C sama dengan A tambah BYD kan? A 300 ini kan? Kita akan terus gantikan ke dalam sini. S sama dengan negatif 300 tambah $1 B. Ingat, B ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada MPC iaitu 0.8. Jadi kita pun gantikan 0.8 YD. Okey, maka S kita akan dapat negatif 300 tambah 0.2 YD. Itulah jawapan kita bagi fungsi tabungan sebelum cukai. Okey, ingat belakang itu mesti ada YD punya kalau sebelum cukai dikenakan. Okey, sekarang kita cuba tengok untuk selepas cukai pula. Kalau katakan kita nak cari selepas cukai punya, pastikan kita guna YT sama dengan Y tolak T. Okey, sekarang Miss akan tunjukkan. S sama dengan negatif 300 tambah 0.2 YT. Y tolak T. T kita, yang ini 40. Okey, dan kita cuba selesaikan. Dan akhirnya kita dapat fungsi tabungan selepas cukai sama dengan negatif 308 tambah 0.2 Y. Okey, itulah jawapan dia. Biasakan sebelum cukai itu ada YD. Kalau selepas cukai, belakang dia hanya ada Y sahaja. Okey, kita sambung soalan 2. Lakarkan fungsi tabungan sebelum dan selepas cukai. Okey. Juga sama, kita akan sediakan paksi XY dulu ya. Okey, untuk paksi Y ini kita akan labelkan S sebab ini berkaitan dengan tabungan. Ini asalan dan paksi S ini kita labelkan Y. Okey, sekarang kita cuba lakar fungsi tabungan sebelum cukai dulu. Kalau sebelum cukai yang ini kan, negatif 300. Jadi pelajar agak-agak negatif 300 itu, okey, katakan dekat sini. Negatif 300. Okey, cuba buat fungsi tabungan. Okey, dan kemudian kita labelkan. Salin balik. S sama dengan negatif 300 tambah 0.2 YD. Ingat, belakang mesti ada YD ya. Okey, sekarang kita cuba cari nilai ini. Pada masa itu, Y sama dengan berapa? Okey, cuba tengok pada titik ini. Kita dapati bahawa S adalah bersamaan dengan sifar. Bermaksud kalau nak carikan nilai ini, kita akan guna S sama dengan kosong. S ini kan. Jadi sekarang kita akan gantikan. Okey, S iaitu negatif 300 tambah 0.2. YD itu Y tolak T. Okey, tapi disebabkan sekarang yang kita tunjuk ini adalah sebelum cukai, maksudnya tak ada cukai yang dikenakan. Kita akan gantikan T itu sama dengan kosong. Okey, dan sekarang kita selesaikan. Sama dengan kosong ya. Negatif 300 tambah 0.2 Y sama dengan kosong. Selesaikan. 0.2 Y sama dengan 300 dan Y kita akan dapati bahawa dia sama dengan 1,500. Inilah dia. 1,500. Okey. Dan sekarang kita nak tunjuk perubahan dia. Cuba fokus S yang baharu. S baharu kita sama dengan negatif 308.
Okey, ini negatif 300 kan? Jadi negatif 300 lepas itu, katakan kat sini, bawah. Takkan berada di atas kan? Okey, jadi pelajar pun labelkan negatif 308. Okey, kemudian cuba tengok dari segi kecerunan dia. Sama, sebab MPS dia sama kan? Dengan reti kata lain, fungsi S yang anda terbitkan itu, dia mestilah selari punya. Okey, sekarang Miss akan lakarkan fungsi S selepas cukai ya. Okey, dan kemudian kita labelkan ini adalah S baharu S1 negatif 308 tanpa 0.2 Y. Okey, sekarang kita cuba tengok titik ini. Anda perlu cari pada masa itu Y sama dengan berapa. Dan untuk maklumat anda, pada masa itu S sama dengan sifar. Jadi pelajar pun gantikan lah. Okey, kita tunjuk pengiraan kat sini ya. S sama dengan sifar. Fungsi S kita negatif 308 tanpa 0.2 Y sama dengan 0. Okey, jadi sekarang kita selesaikan 0.2 Y sama dengan 308. Maka Y dia akan sama dengan berapa? Okey, kalau anda cuba bahagikan, kita akan dapati bahawa dia sama dengan 1540. Sini 1500 kan? Sekarang berada di sebelah kanan. 1540. Okey, dan jangan lupa sila tunjuk anak panah. Okey, sekarang kita cuba tengok apa yang sebenarnya nak simpulkan dekat sini. Kalau katakan T dikenakan, kita ada cukai. T naik. Dan seperti yang telah diberitahu bahawa kalau T naik, YD, pendapatan boleh guna akan turun kan? Dan apabila pendapatan boleh guna ini turun, dia sebenarnya juga akan menyebabkan tabungan juga akan turun. Sebab kan anda belajar YD sama dengan C tanpa S kan? Kalau katakan pendapatan boleh guna sudah turun, mestilah tabungan juga akan turun. Okey, jangan pula anda nampak, Miss, kilo ini beralih ke kanan, sepatutnya bertambah. Tidak, kes ini berlainan sikit. Okey, kenapa? Sebab sekarang yang kita tengah kaji itu adalah di bawah kosong. Dia adalah bernilai negatif. Jadi bahagian ini sebenarnya merujukkan bahawa tabungan dia adalah semakin berkurangan. Untuk maklumat pelajar, sebenarnya C dan S ini dia adalah saling berkaitan punya. Maka untuk yang seterusnya, kita akan kaji dari segi hubungan dia. Akibat cukai dikenakan. Okey, tadi kita sudah lakar fungsi C dan S itu secara berasingan kan? Jadi sekarang kita nak tengok hubungan C dan S itu, maka saya akan tunjuk lakaran raja dia, satu dekat atas, satu dekat bawah supaya anda boleh nampak perubahan itu selepas cukai dikenakan. Okey, kita cuba tengok soalan ini. Lakar fungsi C dan S sebelum dan selepas cukai. Okey, ini adalah fungsi C sebelum dan selepas cukai. Yang ini adalah fungsi S sebelum dengan selepas cukai. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok dari segi fungsi penggunaan dululah. Yang berdasarkan ini 300 tambah 0.8Y. Okey, kita pun sediakanlah fungsi C yang asal punya 300 tambah 0.8 YT. Ingat, sebab sekarang kita tengah cerita pasal sebelum cukai. Okey, dan kita pun carilah Y sama dengan C, kita dapati bahawa sama dengan 1500. Okey, bagi fungsi S pula juga sama. Negatif 300 tanpa 0.2 YT. Jadi sini negatif 300. Pastikan kita buat total line sambung ke bawah. Sebab titik ini sebenarnya merujuk apabila semua pendapatan dibelanjakan, tabungan dia sepatutnya adalah sifar. Itulah sebab kita kata tabungan kita sama dengan sifar pada tingkat pendapatan 1,500. Dan jangan lupa labelkan fungsi S. S sama dengan negatif 300 tanpa 0.2 YT. Okey, ini adalah lakaran fungsi C dan fungsi S sebelum cukai. Jadi sekarang Miss akan tunjukkan yang selepas cukai punya. Okey, cuba tengok yang ini 268 kan? Berada di bawah.
268. Okey, dan kecerunan dia sama kan? Pastikan dia selari ya. Okey, dan kita pun labelkan lah. Okey, itu selepas cukai dikenakan. Dan tadi Miss pun sudah ajar macam mana kita nak cari titik ini. Ya, kita guna Y sama dengan C1. Kita buat dotted line ke bawah. Dan jawapan yang kita dapat itu, kita tengok semula. Ya, kita dapat yang ini. 1340. Okey, jadi kita pun tuliskan 1340 dekat sini. Okey, biasanya lepas itu, Miss ajar korang buat dotted line sambung ke bawah kan? Okey, untuk maklumat pelajar, apabila kita sudah mengambil kira cukai punya, iaitu selepas cukai dikenakan, anda tidak boleh buat dotted line dan terus sambung ke bawah. Kenapa? Sebab sekarang anda kena rujuk fungsi tabungan yang baharu. Yang ini, negatif 308. Negatif 308 itu kan berada di bawah kan? Okey, jadi kita pun tunjukkan yang ini. Negatif 308. Dan sediakan fungsi S, pastikan dia adalah selari dengan fungsi S yang asal. Sebab kecerunan dia adalah sama. Okey, jangan lupa labelkan fungsi tabungan. S1 sama dengan negatif 308 tambah 0.2Y. Okey, sekarang kita cuba tengok titik dekat sini. Titik ini sebenarnya merujuk bahawa pada masa itu S sama dengan 0 dan Y sama dengan berapa. Okey, tadi kan kita sudah tunjuk penggiraan dia kan? Kita gantikan S sama dengan 0. Yang ini. Jawapan kita Y sama dengan 1540. Jadi kita pun gantikan 1540. Okey, jadi apa yang Miss nak tunjukkan dekat sini, anda boleh dapati bahawa apabila cukai dikenakan, kita nampak fungsi C memang beralih ke bawah. Okey, jangan lupa tunjuk anak panah ya. Dan fungsi S ini, walaupun kita nampak dia macam beralih ke sebelah kanan kan, dan sebenarnya dia juga sama, dia adalah beralih ke bawah punya. Itulah sebab kita kata bahawa apabila T naik, YD turun. Okey, kemudian C turun, S juga akan turun. Kenapa demikian? Sebab kita kan kata bahawa YD sama dengan C tanpa S. Kalau YD naik, C naik, S naik. Kalau YD turun, C turun, S juga akan turun. Inilah dia. Okey, jadi melalui lakaran raja ini, kita dapat buktikan bahawa memang cukai dikenakan dia akan menyebabkan C dan S juga akan turun. Okey, jadi apakah kesimpulan yang perlu dibuat dekat sini? Cukai akan menjejaskan pendapatan boleh guna, akan menjejaskan perbelanjaan penggunaan, begitu juga dengan tabungan. Okey, kita cuba tengok ya. Kalau katakan cukai meningkat, pendapatan boleh guna turun sebab kita dapati bahawa YD sama dengan Y tolak T. Kalau T naik, YD mestilah turun. Okey, kalau YD turun, apakah kesan terhadap C? Ya, C akan turun. Bagaimana pula dengan S? S juga akan turun. Sebab kita dapati bahawa YD sama dengan C tambah S. Kalau YD turun, C juga akan turun. Begitu juga dengan S. Okey? Untuk yang terakhir punya, kita akan kaji bagaimana kesan cukai sekaligus ini akan memberi kesan terhadap perbelanjaan agregat AE. Okey, kita cuba tengok T cukai akan menjejaskan YD iaitu pendapatan boleh guna dan kemudian akan mempengaruhi C iaitu perbelanjaan penggunaan. Pelajar pun sudah ketahui bahawa C ini kan merupakan salah satu komponen dalam
AE. Maksudnya dia akan menjejaskan AE juga. Okey, sekarang kita cuba tengok. Kalau katakan cukai meningkat, dia seterusnya akan menyebabkan pendapatan boleh guna akan turun. Diikuti dengan perbelanjaan penggunaan juga akan menurun. Okey, dan akhirnya disebabkan C merupakan salah satu komponen dalam AE, maka AE juga akan menurun. Sebaliknya, apabila cukai menurun, kita akan dapati bahawa pendapatan boleh guna akan meningkat. Perkara ini seterusnya akan menyebabkan perbelanjaan penggunaan turut meningkat. Dan akhirnya, AE juga akan meningkat akibat C merupakan salah satu komponen dalam AE. Okey? Setakat ini, adakah anda boleh menguasai tentang kesan perbelanjaan kerajaan dan kesan cukai sekaligus? Jikalau anda rasa penerangan Miss adalah mudah difahami, sila beri sokongan kepada Miss dengan subscribe channel Miss, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Okey, dan jikalau bagi sesiapa yang ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan video PDPC ini, bolehlah anda tinggalkan persoalan anda pada ruangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Terima kasih atas sokongan anda. Okey, untuk sesi yang seterusnya, marilah kita masuk sesi soal jawab. Jom, marilah kita tengok soalan dia. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan dia. Cukai lamsam juga dikenali sebagai apa dan apa? Okey, cuba fikirkan dua nama lagi bagi cukai lamsam. Okey, jadi dia juga boleh dikenali sebagai cukai sekaligus dan lagi satu, ya, cukai tetap. Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Peningkatan cukai lamsam menyebabkan fungsi penggunaan akan beralih ke mana? Apabila cukai lamsam meningkat, penggunaan akan turun kan? Maka fungsi penggunaan akan beralih ke bawah. Okey, untuk soalan yang terakhir, kita cuba tengok. Jikalau T turun, ingat T itu adalah cukai ya, tax. YD, pendapatan boleh guna tu macam mana? C macam mana? Dan kemudian AE, macam mana pula? Cuba fikirkan jawapan anda. Okey, apabila T turun, YD sepatutnya akan meningkat ya ataupun naik sebab kita kata bahawa YD sama dengan Y tolak T. Okey, diikuti dengan C. C akan naik. Okey, sebab kita kata bahawa YD kan sama dengan C tambah S kan? Kalau YD naik, C juga akan naik. Dan kemudian AE akan naik juga. Sebab kan kita tahu bahawa C merupakan salah satu komponen dalam AE kan? Itulah jawapan dia. Okey? Jadi, apa yang pelajar perlu fokuskan dalam video ini adalah berkaitan dengan kesan G dan kesan T akibat wujudnya kerajaan yang sudah masuk dalam ekonomi tiga sektor ini. Dan yang penting, kedua-dua G dan T ini memang kita akan kaitkan dengan fungsi AE. Contoh, G naik, AE naik. Dan kalau katakan T turun, AE akan meningkat. Itulah hubungan yang anda kena bezakan lah. Tetapi untuk T punya, dia bukan saja fokus tentang AE. Dia juga fokus pasal C dan juga S. Okey? Jadi pastikan anda kuasai betul-betul untuk subtopik kerja ini dan ingat, kena bezakan antara YD dengan Y. Itu sangat penting ya. Jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kesan perbelanjaan kerajaan serta kesan cukai sekaligus. Untuk video PDPC yang seterusnya, kita akan fokus tentang proses keseimbangan bagi ekonomi tiga sektor. Okey, jadi kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye-bye.